dalam gereja. Aku bimbang dua perkara. Pertama, aku bimbang generasi kemudian menganggap Islam datang ni bukan saja nak bebas masjid, bahkan nak rampas sekali gereja-gereja. Yang kedua, aku bimbang di kalangan kamu orang Kristian akan menyalah-anggap Islam datang sampai gereja kami pun dirampas. Begitulah, hati-hati Masjid Umar Al-Khattab. Bimbang, salah sangka, buruk sangka. Kerana kita faham Islam mengakui adanya hak beragama. Bila Allah Ta'ala menyebut la ikraha fid din, tidak boleh paksa dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Islam tidak memaksa. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Telah nyata kebenaran dan kebatilan. Maka kali itu dalam tindakan bersifat begini, kita kena hati-hati. Pasti terkeluar kenyataan melalui timbalan Presiden lepas mesyuarat berjenjang politik. Penilaian kita jelas. Kita mempertahankan akidah dan kita menentang sebarang elemen yang cuba memurtadkan umat Islam. Kita menentang sebarang usaha. Pertama, kan dia bercanggah dengan perlembagaan negara, bercanggah dengan dasar susila negara kita, bercanggah dengan elemen pentadbiran agama Islam selama dan negeri-negeri lain, termasuk negeri Pahang. Di Pahangnya ada satu undang-undang melagau orang bukan Islam, menarik orang Islam ke dalam agama dia. Tak boleh. Tak boleh menyampaikan dakwah mereka kepada orang Islam. Kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Lalu kita minta supaya jais Jabatan Agama Islam selama. Sekiranya ada bukti, maka buat pendakwaan supaya orang yang kena tuduh boleh bela diri, supaya orang yang menuduh boleh tunjuk bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bila orang nak tuduh, bukti. Dia kata dia ada bukti, ada gambar, ada senarai nama, ada soal selidik. Bahkan yang terbaru keluar semalam, klip video, rakaman bagaimana penguatkuasa pergi. Apa yang mendukung cerita kita? Bagaimana klip video ni boleh keluar? Bagaimana dokumen-dokumen sulit ini boleh keluar? Yang memelik, yang peliknya, semua dokumen ini dikeluarkan oleh blog-blog UMNO, oleh blogger-blogger UMNO, yang menyebabkan si Usaha Agung kita membuat kenyataan semalam. Kita ada maklumat serbuan tersebut ada tangan UMNO di belakang majlis. Sebab itu kita kena hati-hati. Soal hukum memang kita kena jaga, tapi kita kena hati-hati. Kadang-kadang sengaja dilompat isu. Kita rasa ragu. Pertama, kenapa blog UMNO dapat maklumat tersebut? Yang kedua, kenapa maklumat sulit tengah siasat tiba-tiba boleh keluar? Tuan-tuan mungkin ingat lagi tragedi yang berlaku pada Tok Syed Anwar, klip video dia. Bagaimana klip video ni boleh keluar dalam YouTube, disebarkan kepada umum. Sedangkan kata Datuk T, saya ada yang original, saya dah serah pada pihak polis saja. Maknanya yang asal ada pada polis saja. Tiba-tiba bagaimana itu bocor? Dan saya hati kecil saya menyebut, ini akhir senyap gitu je tuan. Kita ragu-ragu, kenapa tiba-tiba saja media UMNO terus mengangkat isu ni seolahnya benda yang memang dirancang. Hari Jumaat lepas, Izan Makno, Senator, bersama dengan lebih kurang 100 orang buat demonstrasi Masjid Negeri, hantar kandas, hantar penyapu tanda ke pejabat Menteri Besar. Perkasa marah. Biasanya kalau marahlah kepada pihak gereja. Sepatutnya demonstrasi dibuat di depan gereja. Tiba-tiba demonstrasi buat di depan pejabat Menteri Besar dalam masjid. Ini kita rasa pelik bin ajaib. Walau bagaimanapun kita tegaskan, prinsip kita tidak akan berubah. Pas kita minta supaya isu yang sensitif begini mesti dikendalikan dengan cermat, kerana dia boleh bahaya. UMNO dia tak peduli tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi isu kepala lembu, erit kepala lembu, pijak kepala lembu, berlaku di Selangor. Isu campur kepala babi dalam masjid, isu pembakaran gereja,
isu ni berlaku negeri Pakatan Rakyat. Kenapa tidak berlaku negeri lain? Ya. Seolah-olahnya ada satu agenda besar di belakang. Ya. Oleh kerana itu, kita sebagai orang Islam, tindakan kita harus tindakan yang cermat. Cermat kita kadang-kadang silap faham. Hingga ada orang menganggap bahawa kita dah tindak prinsip. Ya. Ada yang kita konon bela gereja, kita tegaskan, kita tidak bela. Ya. Bahkan bagi kita mempertahankan akidah. Ketua Dewan Pemuda kita mengeluarkan kenyataan. Walaupun Usaha Malaysia cuba putar belik kenyataan beliau, menggambarkan seolahnya ada pertemuan di antara Dr. Hassan Ali dengan pimpinan PAS. Kita tegaskan tidak ada pertemuan. Dr. Hassan Ali esko kerajaan negeri, JAIS di bawah dia, maka dia sebagai esko, dia bertanggungjawab kepada tindakan jabatan bawah dia. Dan ini tidak dapat dielak. Tapi kita jelaskan, kita nak terima, nak buat penjelasan dua pihak. Kita tulis surat kepada pihak JAIS, nak bertemu pada 15 hari bulan. Kita hantar surat kepada pihak gereja, kita nak jumpa dia pada 16 hari bulan. Kita dapat surat daripada pihak JAIS memohon maaf kerana waktu ini mereka tidak dibenarkan mengadakan pertemuan dan mereka minta ditangguh sehingga siasatan selesai. Difahamkan atas nasihat Tuanku Sultan Selangor. Kita terima surat daripada pihak gereja Katolik Damansara Saraf Utama yang setuju untuk bertemu dengan pimpinan PAS pada 16 hari bulan pukul 4 petang. Sehari petang sebelum kita dapat surat yang kedua. Oleh kerana JAIS tangguh pertemuan, mereka juga mohon menangguh pertemuan supaya isu ni tidak jadi polemik yang besar. Ya. Tuan-tuan sekalian, saya lihat isu ni sebagaimana isu klip video Datuk Seri Anwar. Dia bongkar, cukup kopi, tulis buah kenyataan, kita dah ada bukti lengkap, siasatan dah selesai, memang klip video asli. Kita kata dah betul, tahu lah. Kenapa tak tahu? Sampai sekarang kosong, senyap itu. Kenapa? Tujuannya untuk mengaitkan, bukan tujuan untuk bawa. Kita kata kalau bukti lengkap, maklumah dah lengkap, siasatan dah sempurna, pergi ke Amerika pula, pakar Amerika dah sah betul, bawa ke mahkamah. Kenapa tak dibawa mahkamah? Dan sekarang isu itu senyap. Dan senyap dah pasal apa? Mahkamah yang dikendaki oleh Pembe UMNO dah berjaya. Walaupun langgar perintah syarak. Sebab tu saya kadang-kadang rasa geram juga. Dalam isu mempertahankan akidah. Ayah pen sampai sekarang bebas. Ajaran Qadiani di Batu Cave tindakan tak diambil. Ratusan orang Islam murtad menyertai ajaran Qadiani. Kenapa tak ambil tindakan? Ajaran Qadiani difatwakan oleh Majlis Fatwa, ajaran sesat memurtadkan orang Islam. Tindakan tak ada. Bahkan kalau saya baru ni pergi ke kampung Nakhoda, ada orang Islam berkahwin dengan pengikut Qadiani. Mereka hidup sekampung, orang Melayu semua. Mereka dah keluar pada Islam. Tindakan tak ada. Di mana mereka dalam Elina Joy, Kartina Dahari. Boleh kisah lagi. Kartina Kamarudin. Banyak lagi lah. Sebab itu dalam Parlimen kita kemukakan usul supaya ada satu elemen mencegah umat Islam daripada murtad. Kita kemukakan usul, tiba-tiba usul itu ditolak. Presiden PAS bawa usul, ditolak. Berbagai-bagai usul dibawa, ditolak. Tiba-tiba sekarang nak jadi juara. PAS kita kata isu akidah kita wajib pertahan. Kelemahan kita harus baiki. Kita tak boleh nak salahkan kalau orang Kristian dipercayai orang susah. Kerana prosedur kita di pusat zakat kadang-kadang payah. Saya 9 tahun jadi pengurusi pusat zakat Pahang. Bahkan pusat zakat di KZ Pahang tu, alhamdulillah, kebetulan saya yang mengasaskan. Dan kita akui bahagian pungutan sangat baik. Bahagian agihan ada masalah. Pusat kutipan zakat dia ada kuasa memutih, dia tak ada kuasa mengambil.
Adihan duduk di pada majlis agama Islam. Prosedurnya payah. Kena ambil orang, kena isi, kena dapat pengesahan seluruh kampung. Pengesahan pemulu. Setengah-setengah tu pemulu tu ketua UMNO. Prosedurnya banyak sangat. Orang kampung payah nak tinggal. Kita minta kadang-kadang jutaan, puluh ratus juta duit zakat. Kemana pergi? Jadi kita harus baiki kelemahan-kelemahan tersebut supaya memudahkan prosedur tersebut. Pengalaman kita tu sekalian bulan Ramadan, kita lancar program sekilo gula sekambil belas. Tiap kali Ramadan. Minggu akhir kita akan turun rumah ke rumah untuk pergi sumbangan. Kita berjumpa apa yang tuan-tuan tak pernah jumpa, yang kita tak fikir dalam kepala kita. Pengalaman kita turun satu rumah, seorang tua, kita bagi berat, bagi gula, menangis dia. Dia kata, Ustaz, saya dah sahur 3 pagi makan kelapa kering. 3 pagi makan kelapa kering, ya tuan-tuan. Pengalaman kita turun satu rumah, keluarga hanya makan nasi sekali-sekali saja. Susah. Ada masyarakat kita yang susah. Di tengah rakyat yang susah, ada pemimpin beli cincin 24 juta. Melaka beli pelik kereta, terani keluar berita 300,000 pelik kereta saja. Di tengah-tengah rakyat yang susah, pemimpin hidup mewah melampau. Di tengah-tengah rakyat diminta berjimat cermat, pemimpin setiap kali turun berjuta duit rakyat dihabiskan. Dan ini tidak mungkin boleh berlaku kecuali kita kena segera bangun untuk buat perubahan dalam periode ke-13. Faham sebenarnya bukanlah satu benda yang mustahil. Walaupun kita banyak perda, saya sebut petang tadi dalam menutup program convention, jangan letak dalam kepala kita perda ni susah. Kerana perda pernah membuktikan pada kita mereka sanggup buat perubahan. Dan insya-Allah kali ini juga mereka sanggup buat perubahan, insya-Allah. Kita harus bekerja keras, bekerja kuat, di samping kita mantapkan organisasi kita di semua peringkat. InsyaAllah kita harapkan periode ke-13 ini menjadikan satu perubahan besar di peringkat negeri Pahang, insyaAllah. Boleh? InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati segala usaha kita. Dan saya fikir sekadar itu daripada saya, dan sebagai alu-aluan mengalukan kedatangan Timbalan Presiden PAS Tuan Haji Muhammad Sabu yang datang berkunjung ke tempat kita merasmikan convention pagi tadi, dan petang dan malam ini terus bersama dengan kita. Mudah-mudahan dalam keadaan beliau yang masih belum sihat lagi, UMNO kata dia ni pelakon, dia pergi hospital, dia suruh doktor tu paku 2 inci setengah dan lutut dia. Saya petang tadi, kebetulan pagi tadi bila Dato' Haji Mat Sabu ceramah dengan kursi banyak tu, saya ambil gambar, masuk Twitter. Dalam masa 5 minit ada 7-8 orang marah. Dia kata kesian pun tak sihat lagi. Ada satu Twitter daripada UMNO, dia kata berlakon lagi, kata. Itulah. Jadi tuan-tuan sekalian, ialah lagu-lagu terjun dengan labi-labi. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Kita harus buat kerja sungguh-sungguh. Dan saya ucapkan terima kasih pada Haji Mat Sabu yang datang terus bersama-sama kita pada malam ni. Marilah kita dengar mutiara daripada ucapan beliau, insyaAllah sebagai pembakar semangat kita untuk bekerja menghadapi periode 13. Sekian, aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya dimaklumkan laluan itu tersumbat ramai. Sebelah sini saya nampak kosong lagi dan di belakang kosong. Jadi saya minta kerjasama daripada tuan-tuan untuk anjak masuk ke dalam bahagian ini, sama ada di belakang ataupun di tepi melalui lorong belakang sana, insya-Allah. Supaya
datang supaya yang datang kemudian ini dapat berjalan dalam keadaan dapat hadir, dapat dengar dalam keadaan yang selesa.